Uji minda 1.2J, soalan suruh permudahkan setiap yang berikut. Okey, bila awak nampak soalan macam ni melibatkan indeks, awak kena permudahkan ikut step guna indeks juga. Okey. So, untuk bila awak nampak sahaja punca kuasa, kita dah belajar penukaran daripada punca kuasa kepada kuasa kan. So, awak tukar siap-siap. Dia akan jadi C kuasa 2 D kuasa 3 E kuasa 1/3. Darab dengan ni awak boleh salin balik sebab tak perlu buat apa-apa. D kuasa 2, E kuasa 2/3. Kemudian bawah ni kita kembangkan macam biasalah. C kuasa -6, D kuasa 4, E kuasa 2. Okey, bila dah jadi macam ni, yang ni pun awak kena kembangkanlah macam biasa. Okey, C kuasa 2/3. Ni awak semak awak punya jalan kerja pastikan tak ada kecuaian. Ataupun kalau D, awak tak nak tulis 3/3 pun tak apa, awak terus je tulis 1. 1. Tak nak tulis 1 pun tak apa. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, tapi nanti bila kau nak menambah, kau jangan lupa pula dia ada 1 kat situ. Okey, darab dengan salin balik soalan. D kuasa 2, E kuasa 2/3 per dengan C kuasa -6, D kuasa 4, E kuasa 2. Okey, bila awak tengok dia dah settle sampai 4 sini, dah tak ada apa dah awak kena buat, nak kena kembang ke, nak kena darab ke, dah tak ada benda. Barulah kita buat last step, kita kumpulkan asas yang sama untuk kita tengok dia punya indeks. Sama ada kita nak tambah ataupun nak tolak. Betul. Okey, so untuk C, kita kumpulkan indeks dia 2/3. Yang ni operasi darab, kita akan jadi tambah 1/3. Okey, kat bawah pula ada C, tolak sebab dia bahagi tolak. So, indeks dia adalah -6, tolak -6. Yang ni jangan terlupa. Tolak -6. Seterusnya, habis untuk C, kita tengok D pula. Okey, kita ada 1, tambah 2, tolak 4. Untuk E, kita ada 1/3, tambah 2/3, tolak 2. Okey, dah sampai sini, tak ada masalah. Tengok macam panjang-panjang, banyak-banyak, tak apa. Kau tekan je semua ni dalam kalkulator. Akhirnya awak akan dapat jawapan C kuasa 7. Lepas tu, D kuasa 1. -1 kan? Tak lah. D kuasa -1, E pun -1. Okey, boleh tak tukar tinggalkan jawapan akhir begini? Boleh. Kimi left bye. Kimi left sampai hati. Sabar Kimi. Join balik. Laju sah. Internet. Okey bang, bila kat sini jangan tinggalkan ni sebagai jawapan akhir. Kita tukarkan indeks negatif kepada indeks positif. So dia akan jadi C kuasa 7 per DE. Okey, good. C kuasa 7 per DE. Okey, settle untuk soalan A. Tengok pula untuk soalan C. Soalan A Okey, untuk soalan C. $25 macam biasa kita tukar siap-siap. 25 ni awak boleh je tukarkan kepada asas ataupun kalau tak nak pun tak apa. Okey. Contohlah kalau kat sini sebab kita tahu bahawa kalau awak nak buang punca kuasa dia akan jadi 25 kuasa setengah kan. Ataupun awak nak terus je punca 25 siap-siap pun tak apa. Ikut awak lah, awak buat macam mana. Awak tukar semua dulu. 25, X kuasa 3, Y, Z kuasa 2, kuasa setengah. Macam ni, awak buat macam ni dulu. Korang buat macam mana? Mana? Kita orang buat yang tu lah. Yang C. Yang C. Buat yang tu lah. Buat macam ni. Kot. Oh tak. Habis awak buat macam mana? Yang 25 kita orang buat 5. Dah terus buat 5 siap-siap. Lepas tu setiap contoh X kuasa 3 kan didarabkan dengan bukan didarabkan dengan kuasa lah, tapi adalah tambah 1/2. Maksudnya setiap X, Y, Z tu ada 1/2. Okey, maksudnya punca 25 ni dah settle lah. Cuma X kuasa 3, Y, Z kuasa 2 ni baru kuasa setengah. Pun boleh juga. Okey, mana-mana pun boleh. 4 X kuasa 2 Z per dengan dia samalah, maksudnya 36 ni awak akan jadi 6 lah kan? Betul? 6, lepas tu yang ni baru X kuasa 5, Y, Z kuasa 8, baru kuasa setengah, betul? Okey, mana-mana pun boleh. Okey, sebab nanti yang 5 ni, macam mana dia boleh dapat 5? Sama juga, nanti dia akan jadi 5 kuasa 2 dapat 25, darab pula dengan 1/2. Sebab tu dia boleh cancel je, tinggal 5. Okey, X kuasa 3/2, Y kuasa 1/2,
Z kuasa 1. Sebab 2 darab 1/2 dapat 1. Seterusnya darab dengan 4X kuasa 2Z perkan dengan 6X kuasa 5/2. Ini saya terus darab je. Seterusnya Y kuasa setengah, Z kuasa 4. Okey, bila dah kat sini, macam biasa kita kumpulkan macam kat sini tadi. Okey, dia akan jadi, okey kat sini bezanya dia ada perkali kan. Kita ada 5, kita ada 4, kita ada 6. So kita kumpulkan perkali kat depan. 5 darab 4/6. Kemudian kita pilih untuk X. 3/2 tambah 2 tolak 5/2. Okey, habis untuk X, Y pula 1/2. Kat sini tak ada Y, kat bawah je ada, tolak 1/2. Seterusnya Z, kita ada 1 plus 1 minus 4 lah. Okey, 5 darab 4, 20/6. 20/6 kalau kita permudahkan dia akan jadi 10/3, betul? Ya. Betul. Okey, 10/3. Awak jangan tukar kepada perpuluhan pula. Okey, so X akan tinggal X kuasa X kuasa 1. X kuasa 1. Kemudian Y kuasa kosong. Y kuasa kosong, Z kuasa Negatif negatif 2. Okey, boleh tak tinggalkan ni sebagai jawapan akhir? Tak. Tak boleh, dia akan jadi 10 kuasa 10X 10X per per 3Z Z. kuasa 2. per 3 Z kuasa 2. Ingat Y kuasa kosong, nilai ni dah jadi 1. Cikgu, kenapa dia X tu naik atas, Z tu bawah? Sebab Z ni negatif. Z kuasa negatif 2, sebab tu kita turun bawah supaya dia jadi indeks positif. Oh, kalau Y tu negatif juga kena turun bawah. Jadi YZ lah. Ya, betul. Sekarang ni X ni bila kita tulis, X ni maksudnya kat tengah-tengah, dia duduk di atas sebenarnya. Okey, dia kuasa 1, so kita tulis 10X sahaja. Tak payah kuasa 1 Kalau awak tulis kuasa 1 maksudnya jawapan akhir awak salah. Tak habis lagi. Okey, boleh Okay. Okey, untuk soalan 2, hitung nilai setiap berikut ni dia nak nilai. Tadi dia suruh permudahkan. Kalau permudahkan, jawapan akhir awak masih lagi dalam bentuk indeks. Okey, bila soalan minta nilai, jawapan akhir awak tak boleh lagi dalam indeks. Bila nampak saja soalan macam ni, awak janganlah susah hati sebab kita dah belajar hukum-hukum indeks, kita dah belajar macam mana cara kita nak tukar-tukar bentuk. Okey, awak jangan sesekali tekan kalkulator punca 9 untuk 512. Lepas tu awak letak nilai dekat sini. Salah awak kena tunjuk penukaran bentuk dia. So untuk yang ni, kita tengok yang D dulu, dia akan jadi 5, 1/2 kuasa 1/9. Okey, darab dulu dengan 3/3 kuasa 1/3. Darab dengan 1/21 kuasa 1/2. Tukar dulu bentuk dia, hilangkan dia punya punca kuasa. So yang ni awak nak tukar siap-siap pun boleh. Okey, kalau kita tengok ini 1/3, salingan dia 3 kan. Okey, apa yang kuasa 3 dapat 64? 4 kuasa 3. Okey, kalau boleh jangan pakai sifir 4 sebab biasanya kita akan pilih asas yang terendah. Kalau 4 tu dia boleh sifir 2, betul tak? Okey, so 2 kuasa 6. Awak akan dapat juga 64. Tapi kalau pakai 4 kuasa 3 boleh tak, Ayo? Sebab saya fikir nak memudahkan 3 dengan 3 nak potong. 3 dengan 3 nak potong. Nanti yang atas ni ada asas 4 lah kau pakai Atas dia maksudnya macam mana? 512, 343 dan 121 ni ada asas 4 ke yang awak pakai? Tak ada pun. Pakai 9, 3 dengan 2. Kat atas kan, nampak tak? Atas tu kau pakai 93 dengan 9. 2 kuasa 9. 11, 3 dengan 2 kan? 9 Ayo. 9 2 kuasa 9. Jadi 5, 1, 2. Okey. Yang ni kau pakai asas 2. Okey, dia biasa macam ni tau. Kalau lah belah atas ni ada asas 2, yang ni asas 7, yang ni asas 11 kan. Kat bawah ni biasanya asasnya adalah sama juga. Kalau tak sama pun satu je. Ada lah satu. Kan, okey. Kalau Tapi jawapan dia sama juga kan nanti. Kalau ni kau tekan semua dan kalkulator pun jawapan dia tetap sama juga. Okay, dia biasanya kita akan tukar kepada asas yang paling rendah. Okey, kita akan tukar kepada asas. Walaupun kita tahu dia kuasa 3 tapi dia ada gandaan kat sini. Contohnya macam tadi. Dia awak kata 4 kuasa 3 sebab nak buang dia punya 1/3.
Betul. At the end dia akan jadi 2 kuasa 2 juga kan. Sebab kau nak settlekan dengan asas kat atas ni. Dia mesti asas yang sama baru awak boleh settlekan indeks dia. Faham tak maksud saya? Faham. Tak. Kau ni, hai. Dia macam ni. Okey, kalau lah kat sini awak punya asas adalah 4. Kat sini asas awak adalah 2. Okey, bila lah kat sini 2 kuasa 6, kat sini 4 kuasa 2. Okey, kalau kita nak settlekan dia punya indeks, tak boleh sebab asas dia tak sama. Ni asas 2, ni asas 4. Nak tak nak awak kena tukar juga ni kepada asas 2 supaya awak boleh kumpulkan 2 kuasa 6 tolak 4. Contoh. Itu pentingnya kita kena cari asas yang sama. Selalunya kita akan pilih asas yang terendah lah. Kalau untuk memudahkan ni kan? Sebab kita jalan kerja, kita kena tunjuk dalam bentuk macam ni. Awak kumpulkan indeks dia. Awak tak boleh tekan kalkulator. Jawapan last dia saya dapat 7/54. Betul. Kita bukan nak tengok jawapan last. Kita akan tengok jalan kerja dulu. Kalau buat macam ni salah. Kalau macam kita. Tapi kita nak tengoklah macam mana awak kumpulkan sampai kelas ni. Okey. Tak apa, kita tengok dulu. Ini adalah 2 kuasa 6. Biasanya dia akan jadi gandaan bang. Kalau kau dapat 4 kuasa 3, so 2 tu dia boleh jadi kuasa 6. Dia boleh jadi kuasa 9. Maksudnya awak boleh juga cancel dengan penyebut kat bawah ni. Okey, tak apa, nanti lama-lama awak buat latihan awak akan nampak dia punya pattern. Okey, darab 81 ni berapa? 3/4. Okey, 3 kuasa 4. Betul? 3/4 lah. Okey, yang 14641 ni 11 kan? 11. 11 kuasa 4. Okey, 1/4. Okey, bila kat sini settle bawah, kita buat balik yang atas dia. 512 ni dia akan jadi 2 kuasa 9. Betul? Betul. Okey, darab dengan ini 3 kuasa berapa dapat 3/43 ni? 7 kuasa 3. Ni kau pakai 9 9 kuasa 3 7 kuasa 3. 7 kuasa 3. 7 kuasa 3. Okey, kau dapat 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 dan 1/3. Okey, kemudian 121 ni sikit 11 lah. 11 kuasa 2, 1/2, betul? Betul. Okey, perkan dengan salin balik. Ini kau settlekan siap-siap. Dia akan jadi 2 kuasa 6/3, 2 lah. Darab dengan 3 kuasa 3, darab dengan 11 kuasa 1. Okey, bila kat sini settle bulat yang atas, dia akan jadi 2 kuasa 1 darab 7 kuasa 1 darab dengan 11 kuasa 1 per dengan 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 darab 11 kuasa 1. Okey, bila kat sini lah yang kita kata kita nak kena kumpulkan indeks dia daripada asas yang sama. Contoh, dia akan jadi 2 kuasa 1 tolak 2. Okey, darab dengan 7 kuasa 1. Darab dengan 11 kuasa 1 tolak 1 per dengan 3 kuasa 3. Kenapa 3 kuasa 3 ni stay dekat sini? Sebab dia dah tak ada partner. Dia tak ada sama. 7 pun tetap kat atas sebab dia tak ada yang sama. So, 2 kuasa negatif 1. Darab 7 kuasa 1 darab 11 kuasa kosong kan? So, dah jadi 1. Per dengan 3 kuasa 3. Okey, bila kat sini dia akan jadi 2 kuasa negatif 1 dah duduk bawah. 7 per 2 darab 3 kuasa 3. Ni awak akan dapat jawapan dia 7 per 54. Okey, siapa yang punya jalan kerja tak sama macam ni, awak tolong salin balik. Okey, kalau nak suruh silent sekarang nanti akan banyak masa kan. Nanti lepas habis kita bincang semua, awak screenshot, nanti masukkan dalam grup. Okey, awak salin ikut dia punya cara yang betul lah. Okey. 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 Alright, kejap bang. Tak apa. Kejap Tak boleh buat.
Cloud Sky. Aduh, yai. Nama pelik-pelik kat korang. Padu lah. Angkat tangan, angkat tangan. Sedih Mat tak masuk. Tak ada siapa angkat. Kenapa dia angkat tangan? Okay, sorry. Tadi ada ni. Ada cikgu tanya soalan. Okay, kita sambung Okay, untuk soalan E. Mana saya punya pen? Mana pen saya? Okay, untuk soalan E. Okay, 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 6 ni awak terus kembangkan siap-siap. Okay, dia akan jadi 2 kuasa 2. Saya terus congat 4 darab setengah dapat 2. Darab dengan 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Darab dengan 8 kuasa 1/3. Okey, darab dengan 81 kuasa 1/2. Okey, perkan dengan 16 kuasa 3/4. Okey, 16 ni ada tak sifir berapa? Asas berapa? Asas 2 lah. Kalau awak tengok atas ni ada asas 2, asas 3 kan? So 2 kuasa 4 dapat 16 darab dengan 3/4. Kita tukar siap-siap. Okey, 27 adalah 3 kuasa 3 darab 1/3. Okey. So kat sini awak tengok 8 dengan 81 kita settlekan dulu. 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 3. Darab 8 ni adalah 2 kuasa 3. Okey, 81 adalah 3 kuasa berapa bang? 4 Ha? 3 kuasa 4 kan? Ni 81 ni. 81, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 27. 3 kuasa 4. Ya, ya. Math form 3. Math form 3. 9 kuasa 2 tu. Okey, betul saya kata kalau awak guna 9 kuasa 2, nanti dekat atas ni ataupun kat bawah tak ada asas 9 tau. Dia hanya satu-satu je asas 9. Sedangkan asas 9 tu sebenarnya kita boleh juga tukar kepada asas 3. Supaya kita semua boleh sama-sama, kita nak tolak ke nak tambah dia punya indeks. Dah senang. Okey, maksudnya awak pilih 3 kuasa 4. Okey, darab 1/2 supaya kita ni ada asas 3 kan. So pilihlah asas 3 supaya kita boleh tambah ataupun tolak dia punya indeks. So dia akan jadi 2 kuasa 3 darab dengan 3. Okey. Bila dah kat sini awak tengok semua asas 2, asas 3, kita kumpulkan je lah macam biasa. Okey, 2 kuasa 2. Okey, yang ni pun kalau kita pemudahkan 3 darab 1/3 dapat kuasa 1 kan. Maksudnya tambah 1. Okey, bawah ni tolak 3. Okey, dah habis untuk 2, 3 pula. Darab dengan 3 kuasa 3. Okey, kat sini 3 kuasa 4 darab setengah, dia akan jadi kuasa 2 lah. Tambah 2. Yang ni tolak 1. So awak akan dapat yang ni 2 kuasa kosong. Betul? 2 tambah 1, 3. Tolak 3, kosong. Darab dengan 3 kuasa 4. Okey, so dapat berapa tu? Cikgu. Wan Muhammad dapat berapa Wan Muhammad? Wan Muhammad 2 kuasa kosong ni nilai dia berapa? 1 ya. 1 darab 3 kuasa 4. Kat sini awak baru boleh guna kalkulator untuk mengira nilai bukannya daripada awal tadi. So 3 kuasa 4 berapa Wan Muhammad? 81 81. 81 ya. 1. 81. 81. Inilah jawapan dia. Betul siap. Aku main tam.
Hantam-hantam kau jalan kerja kena tengok tau. Tak kan? Main tambah 3. Cikgu, jangan kerja saya lain lah Ego. Jalan kerja awak buat macam mana? Yang ni lah, yang dua Yang 9 apa tu. nanti yang kat pertengahan yang 9 tu lah. Dia ada 2, 3 dengan 9. Lepas tu 9 tu awak buat macam mana? Lepas tu okey, 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 darab 2 darab 9 per 2 kuasa 3 darab 3. So nanti Okay. kan saya macam lepas tu 4 saya 2 kuasa 2 tu jadikan 4. 4 darab 3 kuasa 3 darab darab 27 tak darab boleh. 2 darab Tak boleh kan? Tak boleh macam tu. Tak boleh, awak tak Okay. boleh jadikan dia 4. Tak boleh. Sebab kita mesti kumpul, sebab tu kalau boleh, kita mesti akan pilih asas yang terendah. Sebab 9 bukan asas yang terendah. Sebab 9 masih ada lagi sifar 3. Boleh kuasa 3 lagi. Macam 4 boleh rendah lagi 2. Macam 8 pun boleh rendah lagi 2. Sebab tu awak kena pilih asas terendah supaya kita tak buat kerja banyak kali. Okey, walaupun kat sini kalau awak tengok 81 kuasa 1/2 kan, memanglah kita belajar salingan, tapi awak kena tahu dia tak membawa maksud dia akan jadi asas terendah. Dia kan sama ada dia boleh jadi 9 kuasa 2 atau 3 kuasa 4. 4 ni pun sebenarnya boleh je cancel dengan 2 kat sini. Dia tetap mati juga sebab dia gandaan 2 kan, 2, 4, 6, 8. Okey, boleh. Boleh. So nanti siapa yang salah tak apa, nanti awak buat pembetulan pakai pen merah, nanti awak screenshot saya punya jawapan dan awak tengoklah salin lah. Kalau punca, kalau dia punca. Kalau dia punca. Kalau dia punca. kan kalau pecah salah. Kalau Kalau pecah pecah- nak sama kan? Pecahan, okey, pecahan tu lah saya kata kalau pecahan nanti macam ni kan, ni 1/5 ni kan. Kita jadikanlah dia indeks negatif. Kita nak 5 ni atas juga sebab kita nak pakai asas 5. Kita tak nak asas 1/5. Jadi macam ni tu. Kalau Nanti. 3/5. Ni tunggu F Okey. tu. Okey, nanti awak tengok Okey, 64 kuasa 2/3. Asas terendah untuk 64 kita boleh guna asas 2, betul tak? 2 kuasa berapa dapat Dah. 64? 2 kuasa je. 2 kuasa 6 kan? 64 betul lah. Okey, 2 kuasa 6 kuasa 2 darab 2/3. Okey, yang ni pula adalah 125 kuasa 1/3. Okey, yang ni kita kembangkan dulu. 2 kuasa negatif 3 darab kurungan 1/5 kuasa negatif 3. Tak apa, kau buat dulu peringkat awal ni. So dia akan jadi kat sini 4 kuasa 2. Awak boleh kecilkan siap-siap. 2 kuasa 2 darab 2. Okey, darab dengan 625 kuasa 1/4. Okey, kalau awak tengok pattern kat sini, dia akan pakai asas 2 dengan asas apa agak-agak? Untuk 125, 625, 1/5 boleh asas apa sebenarnya? 6 Yang kot. 5. Takkan 6 mustahil sebab ujung Ya. 5 mesti sifar 5 je. Kalau lah nombor tu hujung dia 5, selalunya sifarnya 5. adalah 5 lah. Okey, so kita tukar. Tengok kat sini, 2 kuasa 6 darab 2/3 ni dia akan jadi berapa ni? 2 Kuasa 4. 4. Okey. 125 ni asas 5. Jadi berapa? 5 kuasa 3 kan? Ya. Okey. So, 2 kuasa negatif 3 ni biarkan. Tak ada apa-apa masalah. Okey, cuma 1/5 ni. 1/5 saya tak nak asas 1/5. Saya nak asas dia 5. Apa yang awak kena buat? Terbalikkan. Terbalikkanlah. Maksudnya, kalau lah asas 1/5 ni indeks dia adalah negatif, kalau kita positifkan, dia akan 5 ni atas 1. Jadi 5 lah. Yelah, jadilah asas 5 kuasa 5. 3. Sebab kita Bukan dah negatif Ego. kan kita dah tukar bang, indeks negatif kepada indeks positif. Senang tu. Senanglah, semua dah asas 5. Dah tak adalah kau jumpa pecahan lagi. Yang bawah tu nak ni juga ke tu. Sama-sama. Tukar 2 juga kuasa kepada 2. asas 5. Jadi 2 kuasa 4 lah. 2 kuasa 4. Yang ni 625 adalah 5 kuasa berapa? 5 kuasa 4 kan? Okey. Nampak kan dah lebih mudah? Okey, so dia akan jadi 2 kuasa 4 darab 5 kuasa 1. 5 kuasa 1. Okey, darab dengan 2 kuasa negatif 3 darab 5 kuasa 3.
per dengan 2 kuasa 4 darab 5 kuasa 1. Okey, dah sampai sini. Macam biasalah kita kumpulkan dia punya indeks. Okey, 2 kuasa 4. Okey, yang kat sini tambah negatif 3. Kemudian, ni kan tolak 4. Okey, sebab ni 2 kuasa 4 tau, bukan 24. Tanpa salah pula tengok. Okey, seterusnya kita ada sifir 5 pula. Sifir 5 pula, asas 5. 5 kuasa 1 tambah 3 tolak 1. So akan dapat berapa ni? 4 tolak 3 dapat 1. Betul? 4 tambah tolak ni jadi tolak lah. 4 tolak 3 dapat 1. 1 tolak 4 dapat negatif 3. 2 kuasa negatif 3 darab dengan 5 kuasa 3. Boleh tak? Boleh. Okey. So dekat sini dia akan jadi berapa? 2 kuasa negatif 3 turun ke bawah lah kan. Kita nak jadikan dia indeks positif kan? 5 kuasa 3 per 2 kuasa 3. So dapatlah jawapan 125 per 8. Okey, boleh Awak punya main point paling penting yang pertama sekali awak mesti tukar kepada asas paling rendah untuk setiap nombor. Okey. Okey, boleh Okey, so awak boleh screenshot. Nanti kongsikan dalam grup. Mana yang tak sempat nak salin, nanti awak salin kemudian lah. Kalau saya nak tunggu awak kan tak cukup masa. Tolong seorang siapa nak screenshot? Razin. Razin, tolong Razin. Nanti sharekan dalam grup. Kalau Enggak tak ada faham, internet. kalau tak faham nanti tengok video. Internet tak ada? Internet slow. Internet slow. Takkanlah screenshot. Tahu tak apa. Wan lah Wan. Cepat Wan screenshot. Siapa? Wan Kamarul. Wow. Dah. Jap. Dah. Bagi dekat ni Nanti bagi dalam grup kita. Telegram Yelah habis tu. Okey, untuk soalan 3 ni. Yang lain boleh ikut tak? Wafi okey ke Wafi? Okey. Okey. Okey, siapa lagi saya tak perasan tadi yang dah masuk tadi? Cloud screen tadi siapa? Amsyah Muhammad Muhammad. Muhammad okey ke? Sihat ni kau. Saya tanya kau ni okey ke tak yang ni? Bukan tanya kau sihat ke tak? Okey. Faham tak? Ya. Alhamdulillah, Mat. Aduh, tak mahu ni. Okey, soalan 3 diberi bahawa M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 3. Hitung nilai bagi yang ni lah. Maksudnya kat sini awak kena buat penggantian. Kemudian baru cari nilai ikut yang kita dah buat tadi. So awal-awal ni tak ada masalah. Kita ganti je dulu. 64. Okey, M kita adalah 2. So masukkan saja 2 per 3. Darab dengan 512 kuasa negatif 1 per negatif 3. Okey, jangan pening lagi. Tengok macam ni dah 2 apa benda lah pula ni. Jangan sabar. Okey, seterusnya bahagi 81. N awak adalah negatif 3 per dengan 2 darab 2. Okey, maksudnya kat sini bila awak buat penggantian macam ni je, awak akan ada satu markah. Okey, kemudian bermulalah misi kita nak menghitung nilai. Bila kita nak hitung nilai, awak kena pastikan kita pilih asas paling rendah. 64 asas paling rendah, kita boleh pergi sifir berapa? 26. 2 kuasa 6. Okey, 2 per 3. Darab dengan 512, 2 kuasa 9, betul? Okey, yang ni negatif 1 per negatif 3 dia akan jadi positif lah kan. Negatif jumpa negatif, positif. Oh, 1/3 lah. Yelah 1/3 je lah tinggal. Macam tu Okey, bahagi dengan 81, 3 kuasa 4. Betul? Ikut, sekejap. Okey, so 3 kuasa 4 per kuasa darab negatif 3 per 4.
Okey. Dah sampai sini dah senang. Yang ni awak permudahkan dulu dia punya indeks. Okey, 6 bahagi 3 dapat 2, 2 darab 2 dapat 4. So 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 3 bahagi dengan 3 kuasa negatif 3. Okey, bila kat sini dia akan jadi 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 tambah 3. Okey, bahagi. Dia tu kat sini bahagi 3 kuasa negatif 3. So, bila kat sini, bila dia duduk bahagi tu indeks dia adalah negatif, kita boleh bawa naik atas untuk jadikan dia indeks positif. So, dia akan jadi 2 kuasa 7 darab dengan 3 kuasa 3. Okey, dah sampai sini barulah awak boleh tekan kalkulator. Nilai yang awak akan dapat ialah 3,456. Okey, boleh Yang kat sini siapa yang tak faham? Faham. Okey ke? Okey kan? Okey, so tak ada masalah Yang ni pun boleh screenshot. Dah. Okey, tengok pula hitung nilai X bagi setiap persamaan berikut. Yang ni macam biasalah. Okey, saya tak nak panjang-panjang untuk soalan C. Bila A kuasa X, A kuasa 8 membawa maksud A kuasa X darab A kuasa 8 sama dengan 1. Okey, bila melibatkan persamaan, awak kena pastikan kiri dan kanan persamaan mesti asasnya adalah sama. Bagaimana daripada 1, saya nak jadikan dia asas A. Daripada 1, saya nak jadikan asas A. Sebab kita tahu kiri kanan persamaan mesti asas sama. A kuasa Kosong. kosong. Okey, A kuasa kosong. So dia akan jadi kat sini A X tambah 8. Kenapa tambah? Sebab dia operasi darab. Sama dengan A kuasa kosong. So bila dah jadi macam ni, barulah awak boleh cancel asas dia. Terus buat persamaan daripada indeks. Maka awak akan dapat X sama dengan negatif 8. Okey, untuk soalan D. Awak tengok 4, 8 dengan 2. So kita boleh pakai asas apa yang sama? 2. Asas 2. So dia akan jadi 2 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa 3. Okey, dalam masa yang sama dia ada kuasa X tambah 1 sama dengan 2 kuasa 2X. Okey, kat sini kita boleh kembangkan 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3X tambah 3. Ni awak kena kembangkan satu-satu. Sama dengan 2 kuasa 2X. Okey, bila kat sini macam biasa kita kumpulkan indeks dia. 2 tambah 3X tambah 3 sama dengan 2 kuasa 2X. Okey, dah jadi macam ni. Baru kita boleh cancelkan dia punya asas. Bentukkan dia punya persamaan. Kat sini 2 tambah 3 dah boleh dapat 5 kan? 3X tambah 5 sama dengan 2X. Okey, bila dah sini selesaikan ikut persamaan linear biasa. 2X pindah ke kiri, 5 pindah ke kanan. Dia akan jadi 3X tolak 2X sama dengan negatif 5. Maka X awak adalah negatif 5. Okey, settle untuk D. F pula. Okey, nampak pula ada pecahan. Jangan risau dengan pecahan ni sebab kita boleh je bawa dia naik atas dengan syarat indeks dia akan jadi negatif. Betul. Okey, kita kalau boleh tak nak pecahan ni, pening. Okey, untuk soalan F. Soalan F dia akan jadi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 darab 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 dapat 16 4. Negatif lah. Oh, Sebab atas 16. terus. Saya bawa naik atas terus 16X ni saya bawa naik atas dia akan jadi 2 kuasa negatif 4X. Okey, 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 tambah negatif 4X. Okey, bila kat sini dia akan jadi 2 kuasa X adalah bersamaan 2 kuasa 10 tolak 4X. Dah jadi macam ni, macam biasa kita cancelkan dia punya asas. Dia akan jadi X sama dengan 10 tolak 4X. So siapa yang nak pindah ni? X pindah ke negatif 4X yang pindah?
Negatif 4 lah. Negatif 4 je. Negatif 4 yang pindah, so dia akan jadi X tambah 4X sama dengan 10. Maka 5X sama dengan 10. X awak sama dengan 2. Okey, boleh Saya pergi laju sebab dia bersama lini biasa je. Okey, sama juga yang ni M. Saya terus buatlah M kuasa 2X. Okey, darab dengan M X tambah 1 sama dengan M kuasa negatif 2. So dah senang, awak just kumpulkan je M kuasa 2X tambah X tambah 1 sama dengan M kuasa negatif 2. So bila dah sama asas boleh potong. Kat sini 2X tambah X dah boleh jadi 3X tambah 1 sama dengan negatif 2. 3X sama dengan negatif 2 tolak 1. 3X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 1. Okey, itu untuk H dan yang terakhir untuk I. Awak tengok masih ada juga pecahan. So kita bawa naik atas supaya semua jadi atas 5 ya. Kalau saya potong M tu awal-awal boleh tak? Daripada soalan. Lepas tu apa yang tinggal? Oh ni maksudnya daripada awal-awal. Okey lah. Maksudnya nanti jalan kerja awak yang kedua terus yang ni. Ya. Tunjukkanlah. Tunjuk juga. Awak kena tunjuk juga. Nama saya 2X tambah X tambah 1 bersamaan negatif 2. Maksudnya ambil yang dia punya kuasa dia je. Tak payah ambil dia Yelah. punya M tu lah. Tunjuklah satu, at least satu ni tunjuklah. Yang awak kumpulkan dulu dia punya asas, dia punya indeks tu. Maksudnya ni akan jadi jalan kerja yang pertama. Okey, tunjukkan juga. Takkan tiba-tiba muncul daripada sini. Maksudnya daripada soalan tiba-tiba muncul dia punya indeks sahaja. Nanti kita nak tengok juga macam mana boleh jadi macam tu. Nampaklah kita potong-potong ni. Okey, boleh Okey, ni so 5 kuasa 2X. Sebab 5 kuasa 2 dapat 25. Bahagi 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa negatif X. Okey, disebabkan dia bahagi, dia akan jadi tolak lah. 5 kuasa 2X tolak 3 sama dengan 5 kuasa negatif X. Okey, bila dah begini, barulah kita boleh cancel. Kita bentukkan persamaan dia. Sama dengan negatif X. So 2X tambah X sama dengan 3. X sama 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Akak ambil dua-dua ke? Okey Kak. Boleh